Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2200706, pegawai kadet Muhammad Aiman bin Rosli. Bersama ahli kumpulan saya akan menerangkan kisah di sebalik ayat dalam surah Yasin, iaitu ayat 21 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang bermaksud, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Daripada ayat itu, menurut Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, beliau telah menafsirkan ayat itu mengenai kisah yang mana seorang lelaki yang bernama Habib An-Najjar. Beliau merupakan seorang pembela para utusan. Walau bagaimanapun, beliau telah menerima nasib yang tidak nasib baik dan tragik, di mana beliau telah dibunuh oleh kaumnya sendiri. Habib An-Najjar ialah seorang lelaki yang tinggal di negeri Antakya, terletak di negara Turki. Pekerjaan beliau adalah sebagai pembuat patung. Banyak patungnya yang diperbuat daripada kayu. Beliau hidup pada zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau seorang pembuat patung, sebenarnya beliau tidak menyembah patung-patung tersebut. Beliau sekadar menyorokkan identiti sebenar beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuat patung-patung kepada para musyrikin. Pada suatu hari, datanglah 3 orang Rasul ke negeri Antakya. Mereka bernama Yohana, Bulus dan Syamun. Ketiga-tiga orang Rasul tersebut menyeru rakyat Antakya supaya beriman kepada Allah. Bagi membuktikan kerasulan mereka, ketiga-tiga orang Rasul itu menunjukkan mukjizat mereka. Mereka dikurniakan mukjizat oleh Allah untuk menghidupkan orang mati, menghilangkan penyakit sopak dan mencelikkan orang buta. Namun begitu, penduduk Antakya enggan mempercayai mereka kerana terpedaya dengan nafsu mereka yang sangat keras. Kemudian, ketiga-tiga orang Rasul itu telah ditangkap. Perkara itu diketahui oleh Habib An-Najjar. Beliau keluar dari tempat kediamannya menuju kepada orang ramai. Lalu beliau berkata, "Wahai penduduk Antakya, ikutilah mereka ini. Sesungguhnya mereka ini adalah Rasul utusan Allah." Maka penduduk tempatan telah melaporkan kata-kata Habib An-Najjar itu kepada raja. Raja mengarahkan supaya Habib An-Najjar ditangkap dan dibawa menghadapnya. Raja menyoalnya, "Adakah kamu ini sudah menjadi pengikut mereka?" Jawab Habib An-Najjar, "Apakah sebab yang menghalang aku untuk mengikuti mereka?" Orang Antakya berterusan mendesak Habib An-Najjar. Mereka berkata, "Mereka inilah yang telah menyesatkanmu. Kembalilah kepada agama nenek moyang kamu. Jika kamu tidak mahu kembali, kami akan bunuh kamu dengan sehabis-habis azab." Ugutan tersebut tidak sedikit pun menggugat Imam Habib An-Najjar. Malahan, beliau menjawab, "Jika aku kembali kepada agama kamu, sebenarnya aku dalam kesesatan yang nyata." Kemudian, Habib An-Najjar berkata kepada 3 orang Rasul, "Aku telah percaya kepada Tuhan kamu sekalian. Maka saksilah pengakuan keimananku ini apa yang dapat difahami daripada kata-kata beliau itu. Sesungguhnya, Habib An-Najjar telah beriman sebelum kedatangan Rasul-Rasul itu lagi. Beliau berpegang kuat dengan pesanan-pesanan Rasul-Rasul dan kitab-kitab yang diperturunkan sebelum itu." Sama keadaannya dengan berita kedatangan Nabi Muhammad. Kerasulan Nabi Muhammad SAW juga turut disentuh dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Maka setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ramailah para penganut agama Yahudi dan Kristian yang memeluk Islam kerana meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang dimaksudkan dalam kitab-kitab mereka. Inilah yang dimaksudkan beriman sebelum kedatangan. Akibat daripada keimanan Habib An-Najjar, beliau telah dikenakan siksaan yang berat.
Sewaktu mereka menyeksa Habib An-Najjar, beliau tidak henti-henti berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini." Sifat mulia yang ada pada Habib An-Najjar ini merupakan satu bukti bahawa beliau seorang wali Allah. Wali Allah tidak pernah berdendam dengan sesiapa walaupun orang lain memperlakukan perkara yang kejam terhadap mereka. Para ulama menafsirkan bahawa Habib An-Najjar diseksa dengan salah satu daripada 3 cara. Mungkin beliau diseksa dengan cara dibakar atau dilontar dengan batu bertubi-tubi. Ada juga ulama menafsirkan bahawa berkemungkinan beliau digergaji daripada kepala sehingga kecelahan peha sehingga putus dua. Ya Allah, tidak sanggup kita membayangkan kezaliman yang menimpanya itu. Itulah tanda-tanda keimanan. Seseorang itu tidak akan dikira beriman sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Habib An-Najjar. Beliau telah diuji dan keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan kisah pengorbanan Habib An-Najjar ini dalam surah Yasin ayat 22 hingga 24. Bersama-samalah kita menghayati kisah ini ketika membaca surah Yasin.